A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana melaporkan. So kita ambil contoh laporan projek inovasi pemeliharaan ayam kampung kacuk di Bukit Kucing oleh tim Koperasi Puncak Alam Selangor Berhad. Okey. Kita ceritakan bagaimana hebatnya sistem simbiosis, iaitu alam semula jadi, bagaimana kita dapatkan sihat dan bagaimana kita dapatkan untung. Ya, dalam sistem ini adalah laporan yang sebenar berkaitan dengan projek inovasi yang dibuat di Bukit Kucing yang telah dilaksanakan sekarang. Ya. Okay, anda boleh, kalau ada masalah apa-apa, anda boleh telefon nombor ini. Okey, kenapa projek ayam dibuat ya? Projek ayam yang kita buat sebab kita mengalami masalah krisis ayam, krisis makanan ya, kekurangan ayam di pasaran. Kita ada krisis makanan. Negara kita ni negara yang subur, tetapi masih lagi kita mempunyai krisis makanan. Macam tak logik, macam tak boleh percaya ya. Kita ada masalah telur. Macam boleh ada masalah telur. Itulah kita bukan saja mengkritik, kita try selesaikan masalah kita. Kita propose, kita bentuk atas kerja supaya orang lain boleh buat ataupun kerajaan boleh buat, atau jika tidak terima kertas proposal kertas kerja kita minta pihak wajib keluarkan proposal kertas kerja dia, kita tolong buatkan dia. Tapi bagi kes macam ni, kes ini kita try buat dulu. Kita buat kita punya projek ni, kita laksanakan dulu projek itu tanpa ada bantuan sesiapa, kita dengan inisiatif sendiri kita buat ya. Kenapa berlaku krisis ini? Yang pertamanya kita dapati dia tidak mengikut sistem Tuhan. Tuhan suruh lain, kita buat lain. Nanti kita akan tunjukkan bukti dia mengikut ya. Kemudian kita tamak menggunakan tanah secara tidak betul. Kita gunakan racun. Kita matikan tanah tu. Tanah tu maksudnya jadi baja secara semua jadi yang di situ. Makin lama makin turun. Dia punya nilai kualiti tanah tu makin lama makin tidak subur. Padi sepatutnya dapat dalam 10 tan, mendapat 5 tan ataupun 1 tan saja. Ya, sebab kita menggunakan sistem simbiosis. Makanya padi semakin tidak menjadi, pisang, sayur, makanan kurang subur ya, dan hasilnya kurang. Sistem Allah tidak digunakan secara simbiosis ya. Padi sepatutnya kita gunakan ikan untuk makan serangga perosak, tetapi kita gunakan racun. Ayam pula kita patutnya gunakan makanan secara semula jadi, kita gunakan dedak, kita gunakan chemical, kemudian kita tak lepaskan dia, kita penjarakan dalam reban dia. Patutnya kita masa malam dia tidur dalam rumah dia, luar waktu siang dia mencari makan sendiri. Bagaimana orang-orang yang dahulu sistem hutan macam mana. Jadi hutan, tumbuhan, rumput, pokok, kalau jadikan buah-buahan di situ, serusa harimau berak itu bagi subur di hutan tu. Jadi tanah itu digemburkan oleh binatang-binatang, dia makan makanan yang dikeluarkan ya. Pokok dapat makanan, pokok mengeluarkan oksigen, binatang-binatang manusia mengeluarkan karbon dioksida yang digunakan oleh pokok. Pokok menggunakan oksigen digunakan oleh manusia. Sistem-sistem semua jadi. Mari kita tengok rujukan kita dalam Quran surah 80, surah Abasa ayat 24 hingga 32. Ini formula dia. Kemudian kita kupas sistem tu yang kita jadikan dia sebagai sistem inovasi kita. Inilah asas sistem inovasi kita. Sekian dulu ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita meneruskan berkaitan dengan laporan inovasi ini, kita tengok pada rujukan kita yang utama, iaitu surah Abasa, surah yang ke-80 ayat yang ke-24 hingga 32 ya. Surah ini berbunyi, ayat yang ke-24, hendaklah manusia melihat kepada makanannya, then look at his food, how we provide it. Bagaimana Allah memberikannya, then let mankind look at his food, makanan mereka. Ayat 25, sesungguhnya kami mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan ya. Bahasa Inggeris ni kata how we pour down water in torrents for abundance, dengan banyak, dengan menakjubkan. Proses pertama adalah curahan hujan itu ya. Proses yang kedua Allah bagi, kemudian kami belah bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Maknanya benih masuk dalam bumi ya, dengan sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan macam ni
Tumbuhan macam ni Allah belah bumi. Kalau durian macam ni, kalau jagung macam ni, lain lah ya belahan dia ya. Then we broke open the earth, splitting it which sprout. Ya. Okey, 26, 27. Pertama sekali proses dia hujan, yang kedua belahan bumi ya, benih ditanam dalam bumi. Dan yang ayat ke-7 proses yang ketiga, dan kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian, dan kami tumbuh pada bumi ditumbuhkan yang ketiga, benih yang ditanam masuk terus tumbuh ya, secara semua jadi and cause to grow within it grains, dan tumbuh corn ataupun green ya, biji-bijian. Ayat 28, dan buah-buah anggur serta sayur-sayuran. Okay. Ayat 28, and grapes and herbage. 29, dan zaitun serta pohon kurma. 29, and olive trees and palm tree. Palm tree, bahasa Melayu kata kurma, juga bahasa Melayu kata pokok kelapa sawit. Tapi tak kisahlah pokok apa-apa pun, dia pokok durian sangking, pokok duri hitam, pokok pelam, pokok apa buah pulasan, buah rambutan, buah macam-macam buah-buahan lain lah ya. Ayat ini memberikan contoh beberapa buah sahaja ya. Prosesnya ya, tumbuh pokok yang mendatar dan pokok yang tumbuh pokok kayu tinggi ya. Okey, yang ke-30, dan tanam-tanaman hijau subur ya. 30, and garden of dan strawberry ya. Tumbuh dengan hijau ya, subur lah maksudnya kan ya. Dan 31, dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput, buah-buahan dan macam rumput. 31, and fruit and grass, Allah tumbuhkan dia ya untuk menjadi makanan ya. Ayat 32, untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu. Ini penting nih ya. As enjoyment for you and your grazing livestock, for use and convenience to you and your binatang ternakan lah ya. Okey. Untuk kegunaan kamu dan binatang. Masalahnya kita adalah kita melanggar peraturan ya. Allah bagikan kita buah-buahan bermacam-macam rumput ni kita racun. Jadi rumput ni tidak menjadi makanan pada kambing berlumbu kita ya, malahan dia menjadi racun pada kita ya. Kemudian sistem simbiosis pula ya, kita ni diberikan lebah binatang-binatang untuk persenyawaan pokok-pokok ni supaya dia menjadi subur, menjadi lahirkan buah. Kita racun dia, matilah dia ya. Binatang-binatang tak boleh mengeluarkan najis dia untuk pokok makan, pokok tak boleh mengeluarkan buah dia untuk buah daun-daun dia untuk binatang makan. Jadi kita pun kebulu juga bila makanan kita mati ya. Jadi sinilah proses yang Allah tunjukkan. Macam mana kita jadikan proses yang Allah tunjukkan ni menjadi projek inovasi kita. Mari kita pergi sama-sama ya. Kita tengok projek inovasi pemeliharaan ayam kampung kacuk di Bukit Pucing oleh tim Koperasi Puncak Alam telah memberikan hasil yang sangat-sangat memuaskan sejak ia dimulai ya. Banyak cabaran, walaupun banyak cabaran tetapi hasil dia bagus. Ladang seluas 3 ekar ini awalnya memelihara sekitar 1000 ekor ayam kampung kacuk dan sekarang telah berhasil meningkat ke populasi menjadi hampir 3000 ekor ya. Ayam kacuk dekat situ kita buat macam mana ya. Kita ambil pen sini, kita try draw ya. Kita nak explain sikit. Ladang dia macam tu ya. Sini kita tanam, ini tanam pokok, sayur, rumput, dan sebelahnya adalah ladang ayam. Ayam kita bagi pada 3. Okey. Sini saja yang kita bela 3000. Sini ada 3 reban. Dan sini ada 1 reban lah kat sini. Sini ada 1 reban ya. Okey. Ini 3000 ya. Ayam sini masuk dalam reban dan kita lepaskan makan untuk makan bebas dekat sini ya. Di sini ada 4 lot. Sini ada 3 lot dan sini ada 4 lot lagi ya. Dan sini ada reban untuk ayam daging. Okey.
Sini saja yang kita cerita pasal projek di sini. Peringkat permulaan projek yang 3,000 ekor di sini ya. Tak masuk yang sini, tak masuk yang di sini, tak masuk yang di sini. Okey. Selain ayam kampung kacuk, ladang ini juga memelihara ayam daging di sinilah ya. Dan kambing. Kambing ni kita buat sistem simbiosis, kita boleh dekat sini. Ke sini ya. Okey, projek ini berdasarkan pada sistem simbiosis. Simbiosis maknanya kita kena guna hasil semula jadi. Okey, pokok diperlukan baja, urea, tai, semua tu daripada ayam. Ya, ayam mengeluarkan karbon dioksida, pokok mengeluarkan oksigen. Ya, karbon dioksida digunakan oleh pokok, oksigen digunakan oleh ayam dan manusia. Okey, pokok dihasilkan buah, dihasilkan rumput-rumput dimakan oleh ayam ya. Dan di situ ada cacing, di situ ada protein, di situ ada makanan lain lah ya. Yang kita buat secara inovasi, di mana tai ayam kita gunakan sebagai baja untuk tanaman jagung dan rumput, manakala ayam pula memakan tanaman yang ditanam secara semula jadi itu. Okey. Okey, sistem ini adalah sistem dipanggil sistem simbiosis. Sistem simbiosis yang diterapkan di ladang ini merupakan salah satu aspek yang paling menonjol dari projek inovasi ya. Dalam sistem ini ayam besar diberikan kebebasan untuk berkeliaran di luar ban, tetapi tetap dalam pagar yang memungkinkan mereka untuk bertelur dengan nyaman ya. Dia punya kebebasan tadi, pagar besar, ayam duduk dalam reban dekat sini. Okey, reban dia dekat sini. Ada 3 reban, 1000, 1000, 1000. Okey, kemudian kita lepaskan dia dekat sini untuk cari makan. Malam dia duduk kat sini ya. Malam ada air, ada dedak jugalah ya. Tapi siang dia makan sendiri. Okey. Okey, mereka mencari sumber protein daripada tanah, ini cacing-cacing, pokok-pokok pisang, ya, pohon jagung dengan sendirinya. Sistem tidak menggunakan racun dan menjimatkan biaya membeli dedak ya. Tak gunakan racun, tak payah bayar racun, tak payah baja kimia ya. Untuk tanaman-tanaman dia pakai tai ayam saja. Setiap biji jagung yang ditanam menghasilkan satu tongkol dengan 700 biji. Okey. Satu tongkol di mana sebahagian besar diberikan kepada ayam, sebahagian besar dimakan oleh monyet dan tikus. Okey. Satu tongkol. Kita punya modal adalah satu biji jagung, satu biji benih jagung. Tapi Allah gandakan dia menjadi 700 kali ganda. Siapa yang usaha ni? Bukan kita usaha. Kita modal satu biji je. Allah jadikan dia 700. Okay, hasil tanaman kita yang tidak digunakan langsung untuk haiwan digunakan sebagai makanan untuk manusia dan disumbangkan kepada masjid dan surau. Jadi kita share profit ni, kita tak ada, jangan kedekut sangat sebab kita punya modal satu je. Kalau gandakan 700 ni kalau dimakan oleh orang lain, dimakan oleh binatang-binatang, okey. Ya. Dan sebahagian ini derma lah pada masjid atau surau. Ya, jangan tamak, jangan kedekut. Selain itu ayam juga, kita tengok ayam tadi kita tengok jagung, kita tengok contoh ayam pula juga, kita besarkan ayam ni daripada anak ayam yang beratnya 10 gram ataupun 20 gram lebih besar, yang tumbuh menjadi dalam masa sebulan ataupun sebulan setengah menjadi 1,500 hingga 2,100 gram. Ini dah meningkat kepada 100 kali ganda. Kemudian kalau kita itu dalam masa sebulan hingga 2 bulan. Kalau kita besarkan lagi ayam ni, ya, dia boleh mencecah sampai 700 kilogram. Maknanya 7,000 kali ganda. Ya, 10 pada 700, 7,000 kali ganda, 700 kali ganda. Ya, sama 700 kali ganda. Ini kepada sini. 700 kali ganda ya. Ini secara inovasi ya. Dan ini bukan setakat itu saja dia terhenti. Ayam ini dia boleh beranak, dia boleh bertelur, dia boleh beranak dan dia boleh berganda-ganda lagi. Ya, bukan setakat 700 kali ganda, dia berganda-ganda ya. Siapa yang buat benda tu? Semua dengan kuasa Tuhan. Kita cuma benih anak ayam saja kita beli. Ya. Ya. Benih anak ayam saja yang tumbuhkan tanam pokok tu kena berikan dia share dia. Okey. Kena berikan dia share tanam pokok jagung, pokok buah, pokok rumput.
Semua kita kena bagi share kat dia, ya. Ya. Sebagian kita jual dan sebagian kita makan dan sebagian lagi dijadikan sebagai baja, kompos, ya, untuk tanaman, ya. Bukan kita gunakan untuk jual semua untuk dapatkan hasil pendapatan saja. Kita share, kita bagi pada orang lain juga, bagi berpokok balik juga, ya. Modal kita hanya berapa? 10 gram. Kalau gandakan ke 700 kali ganda. Okey. Maka wajarlah rezeki itu kita kongsi utama. Jangan kita menyumpah-nyumpah binatang-binatang yang makan, orang-orang yang ambil rezeki itu, ya. Nanti Allah tak bagi, Allah tarik semua. Sebab benda ni bukan usaha kita. Ya. Monyet tolong jaga kita punya kebun daripada musuh-musuh bunyi bising dia, ya. Okay. Dalam kes apa ni, tanam pisang, memang dimakan kita punya pisang sebagiannya, ya, tetapi ingat bahawa sistem simbiosis pisang tu nak jadi membesar, jantung pisang tu tak boleh kena daun, daun pisang tu tak boleh kena jantung, nanti dia tak keluar buah, ya. Jadi siapa yang patahkan daun pisang tu? Kita kan? Kita tak pun potong daun-daun pisang yang lebihan tu. Yang patah ke monyet lah. Monyet dia bergaya ke situ, dia patah. Jadi secara sistem semua jadi. Monyet membantu kita. Kita bayar gaji tidak. Sepatutnya dia bekerja dengan kita bayar gaji dia upah. Jadi upah dia yang diambil sedikit daripada pisang itu okey lah. Ya? Okey. Dan sama juga dengan babi. Kita selalu menyumpah babi. Kita tanam ubi kayu, babi cabut. Dia makan anak-anak pokok apa tu, ubi kayu, dia cabut. Ubi kayu ya, sistem dia ubi kayu adalah dia tumbuh pada kulit yang terkopak dekat bawah ni, tumbuh ubi. Jadi apabila babi cabut, dia sebenarnya nambahkan hasil pada ubi kayu tu. Ubi kayu ni dia boleh tumbuh bertingkat-tingkat. Dia boleh bertingkat-tingkat, ya. Dekat sini dia tumbuh, dia punya kayu ubi dia, sini dia boleh tumbuh dia punya ubi, sini dia boleh tumbuh dia punya ubi, sini dia tumbuh. Jadi kita buang kulit dia, kita buang dia punya sendi-sendi tu, kulit dia. Jadi babi tolong cabutkan, kita tanam balik. Jadi dia akan tumbuh bertingkat. Contoh macam tu, sebenarnya dia bukan merosakkan tanaman kita, dia membantu kita menambahkan hasil. Dia korek-korek tanah, dia gemburkan tanah, dia cari cacing. Itu sebenarnya proses dia. Jangan guna racun, jangan guna sumber yang tidak baik, ya. Menyebabkan tanah kita menjadi, dia punya kualiti menurun, lama kita hasil tak dapat. Okey, ya. Itu sistem simbiosis, sistem inovasi yang kita buat. Okey, kejayaan projek kita tengok projek inovasi ini telah mencapai berbagai kejayaan yang signifikan. Yang pertama sekali, pertumbuhan populasi ayam daripada 1,000 pada 3,000. Kemudian kita tambah lagi 1,500 untuk ayam daging. Ini boleh meningkat sampai 3,000 lah, ya. Kita try je dulu buat, ya. Kita sini bagi sistem, ya, sistem simbiosis dan menciptakan peluang perniagaan yang lebih besar. Peluang perniagaan lebih besar maknanya kita boleh bagi rezeki kepada pekerja, kita boleh bagi rezeki kepada orang yang proses ayam, kita boleh bagi rezeki kepada orang yang ambil tai ayam baja, kita boleh bagi rezeki kepada orang yang sembelih dan proses ayam, kita boleh bagi rezeki kepada orang-orang yang beli ayam, kita boleh bagi rezeki kepada orang yang buat sejuk buku ayam, kita boleh bagi rezeki kepada orang yang masak sup ayam, restoran ayam. Banyak ada sumber rezeki yang dapat daripada satu projek sahaja, ya. Dan kita boleh bagi rezeki kepada orang yang tanam jagung, tanam buah-buahan untuk bagi ayam makan. Okey, itu pertumbuhan si populasi. Banyak sumber ekonomi akan naik disebabkan satu projek saja. Okey. Dan kita boleh bagi rezeki juga kepada security, ya, orang yang menjaga ladang ayam, ya. Sistem simbiosis ini berterusan. Sistem simbiosis yang diterapkan telah berhasil mengurangkan belanja, ya, pembelian dedak, baja kimia dan lain-lain, ya, serta meningkatkan kualiti bahan-bahan organik. Kualiti ayam kualiti meningkat dan pokok-pokok pun kualiti dia meningkat. Hasil-hasil pisang, hasil-hasil pokok serai meningkat. Okey. Dengan sistem simbiosis ni, ya. Dan dia yang penting sekali, dia sehat. Dia tidak menggunakan baja kimia, tidak adalah orang akan penyakit kanser,
penyakit yang menyebab daripada makanan ya, yang macam barang-barang makanan di dalam fast food tu, dia injek ayam supaya besar sebulan dah berjual. Jadi kita makan, kita mati lah. Itu yang banyak penyakit kanser, penyakit macam-macam yang pelik-pelik pada zaman moden ni ya. Memang cepat, memang dia proses tu untung nampak pada awalnya banyak, tetapi bala dia lagi banyak. Okey, kemudian kita boleh menguatkan komuniti ya, masyarakat bersatu padu. Projek ini telah memperdayakan komuniti setempat dengan menyediakan peluang-peluang pekerjaan, makanan dan baja-baja untuk pertanian ya. Boleh ambil sendiri je, free saja tai ayam tu kalau nak gunakan ya. So kita berikan sumber secara percuma. Jadi rajin tak rajin saja ya. Dan ianya adalah sehat ya. Sehat, kita punya hashtag adalah sehat dan untung. Okay. Ia juga memberikan pendapatan tambahan dengan penjualan ayam dan produk-produk pertanian ladang ini telah memberikan pendapatan tambahan ya bagi ahli-ahli koperasi, anggota koperasi ya. Hasil daripada mana? Hasil daripada ayam. Okay. Hasil daripada mana? Hasil daripada pokok, tanaman pokok. Hasil daripada mana? Hasil daripada tai ayam. Tai ayam pun boleh lah dijual. Okay. Hasil daripada mana? Hasil daripada marketing, ya. Hasil daripada bisnes, penjualan, jualan. Hasil daripada mana? Hasil daripada telur ayam. Telur ayam. Ya, hasil. Dan semua ni boleh buat macam-macam projek. Sama juga dengan padi. Kita bukan hasil saja padi. Kalau nak buat padi yang kita buat bukan saja padi kita boleh dapat. Ya, yang orang dapat bertan-tan tu, kita boleh juga daripada padi kita bela ikan. Ikan ni makan semua penyakit-penyakit padi. Jadi kalau kita guna racun, ikan ni mati, padi pun hasil dia kurang. Kenapa nak gunakan racun? Okay. Kenapa nak gunakan bahan-bahan kimia ya, yang merosakkan badan kita? Ya. Inilah dia kena fikirkan dengan betul, gunakan sistem simbosis yang dianjurkan oleh ayat Quran tadi ya. Yang kita kaji dah ya. Bantuan sosial pula sebahagian hasil yang kita petik, kita sumbangkan, boleh sumbang kepada masjid setempat. Dan kita boleh mendukung kegiatan sosial di taman-taman, persatuan. Kita buat majlis jamuan raya gunakan ayam. Majlis barbecue kita gunakan jam sambutan Hari Merdeka kita gunakan ayam kita ya. Okey, di tempat kita tu. Menarik tak? Dan benda ni kita dah buat kan? Kita dah buat ya. Dan benda yang kita bagi adalah benda yang sihat. Bukan macam ayam yang letak di tempat kedai-kedai fast food ni ya. Kalau diletakkan spicy, rempah dia punya, kalau kita hiris selipar Jepun tu pun, kalau kita goreng dengan spicy itu rasa sedap atau bau harum kan. Tapi itu selipar. Ya, sama juga dengan ayam yang bukan dibuat dengan proses yang betul, digoreng dengan sedap, memanglah fast food itu sedap, tetapi semuanya merosakkan kesihatan kita ya. Okey. Dia murah tetapi merosakkan kesihatan kita ya. Yang ini mungkin harga dia tinggi sikit ya, sebab makanan itu makanan yang semua daripada pokok pisang, pokok nenas, buah nenas, daripada rumput-rumput yang kita tanam, ketung-ketung ayam yang protein dia tinggi. Okey. Dia bernilai tinggi dari segi kesihatan dia. Okey. Apakah masalah-masalah cabaran-cabaran yang kita hadapi ya? Selama perjalanan projek ini, tim NYC yang menghadapi berbagai-bagai cabaran, termasuk perlawanan terhadap penyakit-penyakit, ada virus lah, ada apalah, itu biasa ya. Sebab kita nak jadikan daripada 10 gram menjadi 7,000 gram ya, 700 kali ganda ya. 700 kali ganda time 700 ya. So kalau kita dapat 10% pun dah cukup dah ya. Yang lain tu penyakit kita tak ada masalah.
Sebab yang menghidupkan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan usaha kita. Okey. Kita cuma sedikit usaha je, buat sedikit 10% usaha. 700 kali ganda ni berapa persen kita punya usaha? Daripada 10 kepada 7,000 gram. Kita 10 gram kepada 7,000 gram, berapa kali ganda dia naik? Berapa kali ganda? Betul tak? Okey. Berapa kali ganda? 700 kali ganda, maknanya 700%. Okey. Kalau kita tanam saham dekat ASB, 4% dia dapat. 4% dia. So, dia dapat 4% pun dia dah puas hati. Dapat 10% pun dah puas hati. Dalam fixed deposit 2%, dah puas hati lah. Ya, tabung lembaga tabung angkatan tentera 2%, pun dah puas hati. Ini Allah bagi 700 dalam masa, bukan setahun, yang ni setahun ya. Yang ni setahun. Yang ni 700 kali ganda, 700% dalam masa sebulan ataupun 2 bulan. Sebulan atau 2 bulan, maknanya setahun kali dengan 12 atau kali dengan 10. Tak payah kali dengan 10 lah, kali dengan 5 pun cukup. Ya. Kali dengan 5 kita ada 3,500%. Siapa nak bagi 350,000%? 3,500%. Ya. Nak banding dengan ASB setahun 2%. Ya. 4% atau 10%. Paling banyak dia orang bagi dalam ranking 18%. Itu paling banyak. Kita punya keuntungan adalah kiraan tadi 3,500%. Itu kalau kita kira 5 kali saja dalam setahun. Ya, tak payah kira 10 kali lah. Namun dengan kerja keras dan inovasi, tim berhasil mengatasi semua tantangan ni. Ada masalah je, kita atasi. Jadi fokus ya. Fokus pada masalah tu ya. Fokus pada masalah. Masalah tu masalah apa? Masalah dedak. Kita fokus pada dedak. Jangan divert pada isu-isu lain. Ya. Fokus pada masalah itu ya. Masalah pemasaran. Selesaikan masalah pemasaran tu. Jangan fokus kau tak pandai lah, kau bodoh lah, kau salahkan orang tu, salahkan orang ini ya. Tak. Fokus pada masalah tu, selesaikan masalah tu. Ya. Jangan divert kepada isu. Ya. Kalau masalah kesilapan dalam Al-Quran, fokus membetulkan kesilapan dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah rujukan sumber rujukan utama. Dia adalah punca kepada agama, lahirnya agama dengan sumber itu. Jadi kita betulkan Al-Quran. Kalau orang kata apa, yang kau ni itu ini, kita fokus pada itu. Ya. Sama juga dengan Nabi Musa. Tengok Nabi Musa macam mana dia fokus. Dia fokus pada sembah Allah yang satu. Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, engkau belum besar dekat saya, dia dah divert issue. Engkau tu besar dekat saya yang besar dengan kamu. Kau nak kata saya tak betul. Tak ada. Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Ya. Fir'aun tak betul. Fokus. Fir'aun tu bukan Tuhan. Fokus pada itu. Nabi Musa fokus pada itu. Tak kira lah engkau belakan saya ke, engkau tak belakan saya ke. Saya punya isu adalah kau tu tak betul dari segi engkau bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang betul. Fokus ya. Nabi Musa pun kena hentam dengan isu-isu politik, isu-isu diversion ni ya. Nak alihkan isu. Isunya adalah apa yang kita nak buat dan kita fokus pada itu. Barulah kita istiqamah walaupun orang boykot, orang benci, orang penjarakan, orang nak bunuh, sampai akhirnya Nabi pun dia berperang. Fokus pada menyatakan bahawa Allah itu satu. Okey. Sama juga dengan isu ekonomi ya. Nak selesaikan masalah krisis makanan. Fokus pada itu. Jangan divert isu. Jangan layan isu yang orang divertkan ya. Orang try apa tu dipanggil mengalihkan isu, alihkan pandangan. Kesimpulannya, projek inovasi pemeliharaan ayam kampung kacuk di Bukit Kucing oleh tim Koperasi Puncak Alam adalah contoh kejayaan dari penerapan sistem simbiosis dalam pertanian. Okay. Ini bukan hanya meningkatkan produktiviti ladang, tetapi juga memperdayakan komuniti setempat. Kita nak tolong orang setempat dan kita mendukung praktik pertanian yang berterusan.
Jangan give up, teruskan. Ya, selesaikan krisis makanan. Semua pencapaian ini mencerminkan dedikasi, ya, dan jerih payah tim-tim inovasi yang berjuang untuk memberhasilkan projek ini. Ya. Diharap bahawa projek ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat lebih lanjut bagi semua pihak yang terlibat. Ya. Semoga ia berjaya dan seterusnya berkembang sehingga menjadikan diwarisi oleh anak cucu. Jangan kerja hanya makan gaji, tapi boleh bekerja sendiri dan dapat kejayaan, ya, yang lebih besar. Ya. Janji Allah bagi ganda 700 kali ganda, bukan sahaja dapat di akhirat tetapi di dunia lagi sudah dapat. Ya, Anda nak keuntungan yang besar ini ataupun Anda nak dapatkan 2% saja setahun. Ini sebulan. Okey. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thank you very much.